Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Okey, boleh kita teruskan pelajaran kita hari ini. Okey, seperti mana yang saya dah minta study dulu yang berkaitan dengan chi-square. Okey. Okey, chi-square ni dia adalah satu ujian juga dan dia mesti ikut 8 langkah hipotesis. Okey, sudah tentu di situ dia ada hipotesis null dengan hipotesis alternatif. Okey, chi-square ni tujuan dia adalah untuk membuat ujian hipotesis bagi data yang bukan parametrik. Okey, contohnya di sini yang data berbentuk yang nominal ataupun ordinal sahaja. Okey, dan dia juga bukan normal. Okey, dia mungkin dalam bentuk kosongan. So dia ada dua. Satu yang kita panggil test of goodness of fit. Yang ni dia ada satu sahaja row atau satu kolom sahaja. Okey, dan dia adalah satu frekuensi. Okay, contoh, kalau kita tengok yang ini, nampak tak? Halo? Nampak. Nampak ya? Nampak. So dia cuma ada satu frekuensi dan data dia dalam bentuk nominal sahaja. Ini bilangan, frekuensi sahaja. Okay, contoh di sini yang saya ambil statistik COVID-19 ni pada 8 April. Saya tengok yang kes sikit ni di negeri Kedah. Okey, Langgar ada 6 orang. Bukit Pinang 6 kes ya. Bukit Pinang ada 5, Gunung ada 4, Kuala Kedah ada 3, Sungai Baru 1, Alor Setar 3, Mergong 1, Jati Gajah 1, Alor Melayu. Yang ni kita panggil dia bilangan ni adalah observation, observe. Okey, jadi observe ni kita letak O. Observe. Jadi yang observe ni adalah nilai dia ataupun case dia ataupun bilangan dia. Okey, boleh ya. Kalau kata ada yang tak faham boleh tanya. Yang ni untuk yang goodness fit tadi. Okey ya. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Okey, yang ni pula. Nampak tak yang ni? Nampak. Okay, so chi-square test of independent. Dia ada perkaitan ataupun hubungan. Sama juga, data dia mesti data yang bukan normal dan dia adalah dalam bentuk data berbentuk nominal ataupun ordinal sahaja. Ini hipotesis null dan hipotesis alternatif kita kena letak dahulu. Okey. So di sini kalau untuk chi-square test of independence ni dia mesti ada kolom dan row. Okey, yang tadi satu kolom sahaja atau satu row sahaja, tapi sekarang ni kita ada dua. Jadi dia ada degree of freedom row -1 dengan kolom -1. Jadi sini ada formula dia. Ini adalah okey, so dia ni simbol chi-square. Ini sigma. Jadi kita kena ada kolom O, kolom E, kolom O minus E square. Okey, nanti bila kita dah buat, dah tengok kan contoh penyelesaian. Jadi dua-dua test tadi kita menggunakan formula yang sama. Okay, untuk mencari expected value, kita kena tengok kalau dalam soalan itu dia tak nyatakan berapa persen expected value dia, atau kita kena pakai formula ni untuk expected.
Okay, N keseluruhan bahagi dengan K ada berapa value dia tadi. Okay. Kemudian apabila jangkaan frekuensi tak sama, baru kita pakai N darab dengan P ni ada probability ataupun percentage atau proportion dia. Okay, jadi E minus NC. Nanti kalau kita buat soalan, kita boleh nampak dengan jelas lah. Jadi dua kolom ni berbeza. Okay, so dia punya nilai E ya, untuk cari tak sama. Yang untuk goodness fit lain, yang untuk independence lain. Okay, so dia punya hipotesis pun berbeza lah. Yang untuk yang pertama tadi goodness fit tu, dia adalah untuk melihat perbezaan. Okay, sebelum ni yang parametrik kita gunakan formula ujian T atau ujian Z untuk melihat perbezaan. Tetapi yang kedua, yang independent tu dia nak tengok perkaitan atau hubungan. Jadi sebelum ni kita pakai korelasi untuk data yang berbentuk parametrik. Yang ni adalah yang non parametrik. Okey, clear ya? Yang ni, terus kan ni kalau tengok macam ni, boleh tak katakan hipotesis null dia? Nah, ini bagi yang goodness ya. Baik, jadi sekarang ni hipotesis null tadi macam Steven dah kata, tidak terdapat perbezaan kes COVID-19 di antara mukim. Okey. Baik, jadi sekarang kita nak kena uji hipotesis null tadi. Okey, bila nak uji hipotesis null, perlu ada ujian yang kita gunakan adalah chi-square di sini. So tak boleh nak pakai ujian T ataupun ujian Z. Okey, clear. Baik. Jadi apabila kita ada frekuensi ini adalah observe, nilai yang telah di observe, lepas tu baru kita tengok dia punya expected. Okay, so dia kena ada expected value dekat situ. Expected value dia kena tengok balik formula yang mana. Okay, yang E tadi. So di sini dia tak ada percentage. Bila tak ada percentage, jadi kita agalkan dia adalah sama. Bila sama, kita kena cari jumlah dia. Okay, cuba cari jumlah dia berapa. N bahagi K. Kita cari jumlah semua ni dulu. $25. Ya, 25 kan? Ni kita ambil sebagai jumlah dia. Jadi untuk expected ni, kita kena ambil 25 bahagi dengan ada berapa kawasan ni. Jadi dia akan jadi samalah semua. Okey, boleh faham sekarang? Jadi 25 bahagi dengan 2, 4, 6, 8, 9 kawasan. So dapat berapa di sini? 25 bahagi 9. Okey, ini adalah expected value dia. Kita ambil 2 decimal pun tak apalah. Okey, boleh faham sekarang untuk cari expected value? Lepas tu yang lain tu sama. Semua sama. Okay. Boleh faham sekarang? Faham. Baik. So dua ni penting. Yang langkah hipotesis mesti kena ikut macam yang sebelum ni. 8 langkah tu. Okey, tapi di sini saya dah tunjuk pengiraan lah. Langkah-langkah tu semua dah biasa buat kan? So tak ada problem. Baik. So barulah kita tambah satu lagi kolom. Buat direct pun tak apa. Sebab lagi baiklah kalau kita boleh buat direct. So di sini ikut formula dia. O minus P
Lepas tu squarekan. Semua ni divide dengan B. Ini adalah formula dia. Kita boleh buat direct, tak ada masalah. Okey, jadi sekarang O dah ada, E dah ada, so boleh carilah setiap satu ni. Okey, cuba selesaikan dulu yang ni, nanti kita tengok berapa jumlah dia untuk cari chi-square. Okey, dah boleh bagi tahu saya apa jawapan di sini. Itu 6 minus 2.78 square divide by 10.64. Yang ni berapa dapat? 3.73. Okey, 73 atau 74 lah. Kita ambil 3 decimal pun tak apa dulu. Okey. Yang lain sama tak nilai dia? Sama. Sama. Okey, sekarang baru kita cari jumlah dia berapa di situ? 10.64. Yes. Okey. So nilai ni lah kita perlukan untuk mencari chi-square. Okey, jadi kita tengok balik formula chi-square. Dia nak sigma semua ni. Lepas tu itulah jawapan dia. Di sini adalah memang dah formula dah kan? Dah formula dah. Jadi ini adalah value chi-square. Okey, semua sama ke? Sama. Okey, inilah jawapan. Okey. Okey. Baik, sekarang ni kita nak reject ataupun tak reject H0. Okey, H0 tadi kita kata terdapat perbezaan kan antara case bagi case ni di antara Kim. Okay, sekarang kita nak reject, kita gagal reject H0. Maka kita dah buat selalulah. Maka kita kena tengok satu lagi yang perlu adalah ini ya. Ini adalah loceng dia. Jadi chi-square dia di sini dan kita kena tahu di sini adalah alpha dia dan juga degree of freedom. Okey, DF. DF kena tahu. Okey, jadi sekarang ni DF kita tadi berapa? Kita tengok balik kepada data kita, DF kita semua ni berapa? 8 DF. DF dia N-1 kan? Ya. So sekarang ni 2, 4, 6, 8, 9. Kita ada 9 kawasan. Jadi 9 tolak 1. So dia punya DF kita adalah N-1. Okay, degree of freedom kita N-1. Okay, so di situ kita ada 9 minus 1. So 8. Okay, so 8. Nah, itu yang pertama yang perlu kita tahu adalah degree of freedom untuk tengok nilai chi-square daripada table. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok biasanya lah kalau tak dinyatakan alpha dia berapa? 5%. 5% atau 0.05 kan? Kalau tak dinyatakan dalam soalan kita assume 0.05 for dia, jadi DF dia 8. Maka chi-square yang ni adalah chi-square critical. Yang tadi chi-square kira. Maka kita dah buat dah sebelum ni yang kira, yang critical. Yang critical daripada table, so kita tengok balik table kita 0.05. Okay, ni kan 0.05 dan dia punya nilai DF dia tadi adalah 8. Jadi ini jawapan dia.
Okey, nampak tak? Nampak tak? 15.507 kan? Okey, boleh? Right, so kita masukkan dalam kita punya I-square tadi. Jadi gagal ditolak. Sekejap. 15.507. Okey, 507. Yang ni yang duduk step yang ke berapa untuk tahu chi-square critical dalam hipotesis? Step ke Langkah berapa? 4. Langkah 4. Langkah pertama, ingat balik langkah pertama apa? H0 dengan HA kan? Okey, langkah yang kedua? Formula. Okey, formula. Langkah yang ketiga? Nilai alfa. Nilai alfa. Langkah yang keempat? Peraturan keputusan. Peraturan keputusan. So yang ini peraturan keputusan. Okey, langkah kelima? Pungut data. Pungut data yang ini. Ini tadi. Okey, pungut data. Langkah yang keenam? Langkah yang keenam? Cari nilai kan? Ya. Cari nilai. Okey, cari nilai chi-square. Kira. Okey, langkah yang ketujuh? Kesimpulan. Kesimpulan. Langkah yang ke-8? Keputusan. Baru buat keputusan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok kita punya loceng. Okey, so kena lukis dulu loceng kita. Kalau loceng lah table tadi kan. Kita lukis dulu. Okey. Di sini dia dalam bukan normal ya. Kita tengok di sini dia pencong apa ni? Dia pergi ke kanan. Pencong kanan ataupun pencong positif. Kan? Okey, jadi sekarang kita tengok balik chi-square critical kita. Chi-square critical. Okey, dia duduk memanglah sebelah positif. Okey, jadi kita tengok chi-square critical kita berada di sini. Sekarang kita cek pula chi-square kira. Sebelum chi-square critical ke selepas? Jadi Sebelum. Jadi dia kena duduk sebelum. Di sini adalah chi-square kira. Sebelum ni kita mesti letakkan syarat dia. Kalau chi-square critical, chi-square kira, syarat dia kalau chi-square kira more than chi-square critical. Okey, apa perlu kita buat? Reject ke gagal reject H0? Tolak H0 atau gagal tak? Okey, tolak H0 kan? Tolak H0. Okey, tapi sekarang kita dapat chi-square kira kita kurang daripada chi-square critical. So di sini kita kata gagal tolak H0. Okey. Kalau gagal tolak H0 bermaksud apa? Langkah seterusnya tiada perbezaan. Yes. Ada perbezaan antara bagi kes COVID-19 antara musim. Itu saja setakat ini. Terima kasih.